Relax Ilmu mempersembahkan 18 tip membaca personaliti seseorang. Bahagian pertama. Apabila kita bertemu seseorang untuk kali pertama, tanggapan kita dihujani pemikiran positif atau negatif terhadap orang tersebut. Adalah sukar untuk kita mengenali seseorang itu, bagaimana sikap dan kepribadiannya. Keadaan ini membuatkan kita sering kekok ketika bertemu. Oleh itu sangat penting untuk kita memahami cara memulakan komunikasi dengan baik. Menurut kajian pakar, 55% daripada apa yang kita sampaikan atau memulakan bicara adalah berasal dari bahasa badan. 38% adalah dari intonasi atau nada suara kita sendiri. Dan hanya 7% daripada apa yang kita tuturkan. Ini bermakna untuk kita mengenal personaliti seseorang. Apabila kita bertemu kali pertama, kita perlu mengambil kira 3 faktor ini sebagai rujukan. Manakala penampilan seseorang itu dikira sebagai bonus, maka Relax Ilmu akan menghuraikan faktor-faktor berikut yang seharusnya diambil perhatian. Nombor 1, sinar mata. Ramai orang sering mengatakan bahawa dari mata turun ke hati. Dengan mengetahui jenis pandangan mata seseorang, menjadikan anda lebih memahami secara mendalam. Sebagai contoh, jika orang itu benar-benar tidak boleh mengalihkan pandangan matanya daripada anda, ini mungkin bermakna orang itu sangat romantik. Sebaliknya, apabila anda menatap mata orang itu, dan dia tidak boleh mengawal diri untuk menatap anda semula, itu adalah tanda bahawa dia dalam keadaan gugup, atau dia mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Ada juga situasi di mana anda bercakap dengan orang itu. Tatapan matanya membuat anda pula tidak keruan jadinya. Jika orang itu diam, tidak berkelip dan pandangan matanya sangat tajam, dia boleh dikatakan sebagai berbohong kepada anda atau ada agenda lain. Nombor 2, gerakan kening. Jika anda ingin melihat betapa selesanya dia dengan anda, maka lihatlah kening orang itu. Terdapat 3 emosi utama yang membuat orang itu menggerakkan keningnya ke atas. Sama ada dia terkejut, bimbang atau takut. Cuba angkat kening anda apabila anda sedang berbual santai dengan rakan. Sukar untuk dilakukan secara paksa, bukan? Jika orang itu bercakap dengan anda, lalu mengangkat keningnya, dan topik dibicarakannya itu bukanlah topik yang logik, anda mungkin terkejut, bingung atau ketakutan. Itu tanda bahawa dia berasa agak tidak selesa dalam pertemuan tersebut. Nombor 3, senyum ikhlas. Apabila bercakap tentang senyuman, mulut boleh berbohong, tapi mata tak boleh berbohong. Lihat kedutan bahagian tepi matanya ketika dia senyum. Senyuman tulen sampai ke mata. Kedutan tepi mata membentuk cakar ayam adalah senyuman ikhlas. Seseorang akan menyembunyikan apa yang mereka miliki. Berfikir tentang anda atau cuba menghayati pertemuan itu. Jadi lain kali, jika anda ingin tahu sama ada senyuman seseorang itu tulen, cari kedutan di sudut mata mereka. Jika orang itu tidak tersenyum, itu mungkin dia ada menyembunyikan sesuatu. Pesan Relax Ilmu, jangan tersenyum kambing. Nombor 4, tutur kata. Jika anda bertemu orang itu untuk kali pertama, selalunya apa yang akan dia lakukan hanyalah bercakap tentang diri anda, memuji kerjaya anda, memuji rakan sekerja anda. Yang lebih menyenangkan perbualan beliau adalah memuji penampilan anda. Sama ada cantik, kacak, atau gaya pemakaian anda, atau kebaikan-kebaikan yang pernah anda lakukan. Kajian menunjukkan, semakin banyak seseorang menilai orang lain sebagai baik, sopan, penyayang dan berbudi bahasa, semakin besar kemungkinan mereka juga memiliki sifat tersebut. Walau bagaimanapun, sebaliknya juga boleh berlaku. Jika orang itu menikam belakang dan menggambarkan orang lain sebagai manipulatif dan jahat, lebih berkemungkinan dia sendiri memiliki sifat-sifat itu. Ini menunjukkan bahawa orang itu mempunyai sejarah kemurungan atau gangguan personaliti. Nombor 5, alunan suara. Alunan suara adalah komunikasi bukan lisan. Seperti intonasi ucapan, nada atau cara bercakap seseorang. Pada asasnya,
Ini merupakan cara berbicara yang sangat dihargai. Anda perlu memberi perhatian kepada bagaimana alunan suara orang itu berkata-kata. Contohnya, jika orang itu berkata-kata secara mendatar, tiada intonasi, kemungkinan besar Anda tidak langsung tertarik dengan topik yang diperdebatkan. Penggunaan bahasa sindiran adalah satu lagi contoh yang baik. Apabila orang itu menggunakan kata-kata sindiran, ini bermakna apa yang diucapkan adalah sangat bertentangan apa yang hendak disampaikan. Jadi, berhati-hati dengan apa yang orang itu cuba katakan dan bagaimana dia meluahkan bait-bait perkataan tersebut. Ia memberi petunjuk besar kepada anda tentang kebenaran kata-kata dan niat orang itu. Nombor 6. Sebelah mata. Orang yang mesra dan terbuka memang senang untuk bertemu dengan anda. Akan tetapi, sama ada badan orang itu menghadap anda sambil memandang mata anda ketika berbual, atau sebaliknya, orang itu akan menoleh ke tepi. Ini adalah tanda bahasa badan bawah sedar orang itu, dan dia sedang mencari jalan untuk mengelakkan diri. Maka orang itu dikatakan memandang anda hanya sebelah mata, tidak menghargai anda atau tidak mengalu-alukan anda dalam pertemuan itu. Nombor 7. Banyak mengangguk. Angguk biasanya menandakan seseorang bersetuju dengan anda. Akan tetapi, anggukan yang berlebihan mungkin menandakan orang itu bimbang dengan ketelusan berbicara anda. Apabila anda berkata mengenai sesuatu pada orang itu, dan dia mengangguk secara berlebihan, ini bermakna dia kuasa tentang apa yang anda fikirkan atas dirinya, atau anda meragui keupayaan dia untuk mengikuti arahan anda. Sebaliknya, jika orang itu sering mengangguk, boleh juga menjadi isyarat bawah sedar yang merupakan isyarat menunjukkan orang itu berminat dengan anda. Contohnya apabila orang itu terus menatap wajah anda sambil memegang objek yang dia bawa dan berterusan mengangguk. Nombor 8. Menyentuh dagu. Apabila seseorang cuba membuat keputusan, mereka cenderung menggosok dagu mereka. Dia mungkin melihat ke atas, ke bawah, atau memandang ke sebelah. Ini adalah tanda jelas bahawa orang itu sedang berfikir secara mendalam. Ada kala orang itu mengetap kuat rahang wajahnya. Ini adalah tanda dia dalam keadaan tertekan untuk lari dari apa yang anda katakan. Ini menunjukkan tahap ketidakselesaan orang itu yang ketara. Perbualan anda dan dia mungkin menuju ke arah lain kerana orang itu bimbang akan sesuatu, atau menunjukkan fikiran orang itu mungkin berada di tempat lain. Ini bererti, orang itu cuba menumpukan pada perkara yang membuatkan dia sendiri tertekan. Nombor 9. Postur badan. Cara pembawakan diri seseorang boleh memberi petunjuk kepada anda mengenai keyakinan diri mereka. Contohnya, jika orang itu berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan memandang lurus hadapan, ini menunjukkan bahawa orang itu berketerampilan dan berkeyakinan dalam diri. Walau bagaimanapun, jika orang itu membongkok dan memandang ke bawah sambil berjalan, itu menggambarkan sebaliknya. Akan tetapi, itu tidak semestinya bermakna orang itu merasa rendah diri. Yang sebenarnya inilah mesej disampaikan secara tidak sedar. Sekian 9 tip membaca personaliti seseorang bahagian pertama. Nantikan bahagian kedua di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Moga anda mencapai 100% KPI dalam ibadah harian dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Relax ilmu akhiri di sini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng untuk anda peroleh notifikasi video mendatang. Jika anda suka, like dan share video ini kepada rakan anda yang sama ingin berjaya.